Tapi kalau daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha, daripada Mekah naik ke langit, kalau Nabi SAW nak cerita kepada manusia di zaman tu, terutama manusia yang tak percaya dengan dia, siapa nak verify? Lepas tu Nabi pun dimi'rajkan. Naik satu langit ke satu langit, satu langit ke satu langit, sehingga ke Sidratul Muntaha. Terima fardu solat dan turun. Antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi ke Baitul Maqdis dulu? Bukankah daripada Mekah boleh naik ke langit? Mekah boleh naik juga. Tapi Nabi sampai ke Baitul Maqdis dulu. Hikmahnya adalah kerana Allah Azza wa Jalla nak beritahu kepada kita, Allah Ta'ala itu Maha Hakim. Bila Allah perjalankan ke Baitul Maqdis, ada sebab. Sebab yang pertama, nak bagi isyarat Baitul Maqdis merupakan tempat suci kita yang kita akan pertahan sehingga ke akhir zaman. Sehingga ke hari ini kita bercerita tentang Baitul Maqdis. Bahkan Syekh Ahmad Naufal, seorang pakar tafsir daripada Jordan, saya dengar kuliah dia masa tu, dia sebut surah Al-Isra' berada di tengah-tengah mushaf. Surah Al-Isra' berada di tengah-tengah mushaf sebagai satu isyarat daripada Allah. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata, inilah satu isu yang tidak pernah padam dalam sejarah umat Islam, yang berada di tengah-tengah perbincangan orang Islam sehingga ke hari ini. Dan kita doakan agar satu hari nanti Allah Ta'ala kembalikan Baitul Maqdis kepada kita. Itu pertama, hikmah pertama. Hikmah yang kedua, daripada Mekah boleh je naik ke Sidratul Muntaha? Boleh. Tak ada siapa kata tak boleh, kuasa Allah. Tapi kalau daripada Mekah naik ke Sidratul Muntaha, daripada Mekah naik ke langit, kalau Nabi SAW nak cerita kepada manusia di zaman tu, terutama manusia yang tak percaya dengan dia, siapa nak verify? Siapa nak sahkan yang benda tu betul? Sebab memang berlaku dalam hadis, disebutkan dalam hadis, pagi ketika mana Nabi SAW kembali daripada Isra' dan Mi'raj, Nabi termenung. Nabi menung, macam mana nak cerita kat orang ni? Dia orang mesti tak percaya. Dia mesti kata aku bohongnya. Abu Jahal tengok, Abu Jahal tanya, "Mabika ya Muhammad?" Engkau pasal apa Muhammad? Nabi pun cerita kat Abu Jahal. Abu Jahal kata, "Stop. Kalau aku panggil orang, kau nak cerita tak?" Nabi kata, "Okey." Dia pun panggil. Panggil semua. Dia panggil semua orang Arab Quraisy pada masa tu. Nak dengar cerita Muhammad? Jom kita dengar. Bila Nabi Muhammad SAW cerita apa yang berlaku pada malam Isra' dan Mi'raj, dia orang ketawa. Dia orang kata Nabi Muhammad ni lucu, bawa cerita dongeng, bawa cerita mitos, sehingga kan mereka cari Abu Bakar. Mana Abu Bakar? Mana Abu Bakar? Sebab Abu Bakar rapat dengan Nabi SAW. Mana Abu Bakar? Abu Bakar, kau percaya ke? Sambil ketawa, sambil memperlekehkan, sambil main-main. Kau percaya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, "Innahu law qala dhalika faqad sadaq." Abu Bakar kata, kalau dia cakap macam tu maka dia betul. "Wa inni la usaddiquhu fi ab'ada min dhalik." Aku akan percaya cakap dia kalau dia cerita yang lebih dahsyat daripada ni, lebih jauh daripada ni pun aku percaya. Maka bermula daripada saat itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang satu cadangan. Muhammad, engkau kata kau pergi Baitul Maqdis kan? Sebelum naik ke langit? Ya. Ada di kalangan kita ni orang yang pernah sampai ke Baitul Maqdis. Kau cerita kau nampak apa dekat Baitul Maqdis kalau kau betul-betul pergi? Nabi tak ingat. Kerana Nabi ni kan lelaki. Sifat lelaki kan dia bukan tengok terlalu detail lelaki kan. Kalau kita lelaki pergi rumah kawan-kawan, kawan-kawan ajak makan tengah hari ke, minum petang ke, lelaki dia tengok tak cawan ni brand apa, pinggan brand apa, langsir warna apa. Lelaki tak tengok. Yang tengok perempuan. Sebab tu masa balik tu belum sampai rumah lagi, abang tengok, dia kata, tahun lepas kita datang cawan lain, tahun ni cawan lain. Kita bila nak tukar cawan? Itu orang perempuan. Tak salah. Memang orang perempuan sifat dia macam tu. Langsir dia tukar bang, oi, kita bila nak tukar langsir? Nampak? Beza lelaki dengan perempuan. Nabi SAW tak ingat.
Allah Azza wa Jalla jelmakan kepada Nabi SAW Baitul Maqdis, sehingga Nabi boleh cerita sifat-sifat binaan yang ada di sana, sehingga orang yang pernah sampai kata, betul lah, memang betul dia pernah sampai. Maka di antara hikmah Allah Ta'ala bawa Nabi ke Baitul Maqdis adalah untuk membuktikan peristiwa ni memang betul-betul berlaku.